Tapi waktu mana kamu sampai sekarang ni, kamu tak boleh dah duduk bersama. Kenapa tak boleh duduk bersama? Jawabnya, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, alam ahad ilaikum ya bani Adam, tidakkah kamu ingat wahai anak cucu Nabi Adam, alla ta'budu syaitan, jangan kamu hidup menjadi hamba pada syaitan. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di studio GSP pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan rakan-rakan yang berada di media sosial kita pada hari ini, jangan lupa like dan sharekan kita punya video pada hari ini. Yang mana insya-Allah dalam buat bicara kita pada malam Jumaat hari ini bersama dengan Dian Surau Putrajaya dan turut bersama dengan kita pada hari ini, alhamdulillah, tuan guru kita Ustaz Ahmad Yusuki, yang mana rata-rata dah kenal kita, kenal dia, beliau yang mana rata-rata saya rasakan netizen dah kenal dan sentiasa ada dalam Facebook pagi, subuh, waktu malam nak tidur, kuliah beliau yang sentiasa bermain di media sosial. Dan insya-Allah pada hari ini kita bersama-sama berintah langsung di bumi Selangor pada hari ini. Studio kita berpindah ke Selangor pada hari ini, yang mana insya-Allah ya, tajuk yang saya rasakan tajuknya pada hari ini, tulis ya tuan-tuan yang sedang mendengar ni, tajuknya apa dia, apa dia? Dakwah ketika Covid, yang mana kita semua tahu bahawa kita Malaysia diuji kronologi Covid ni bermula daripada Januari sampailah pada hari ni tak habis-habis. Jadi insya-Allah Ustaz ya. Yang mana Ustaz, apa khabar? Sihat lah? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang kita nak. Ustaz lagi nampak ceria. Insya-Allah. Sebab saya Ustaz, dengan adanya Ustaz, saya insya-Allah rasa bersemangat dan lebih bersemangat lagi dengan kehadiran sahabat-sahabat yang tersayang semua ni. Dengan bandingnya, subhanallah, tinggal kapal terbangnya dengan Abah Syah semalam bersama dengan Ayah Cik, malam ni bersama dengan tuan guru kita pula, dengan wadinya tinggal jalannya, dengan Habib tinggal, semua tinggal. Kerana apa? La ilaha illallah. Demi perjuangan kita, set kita jangan pecah. Jadi insyaAllah Ustaz, yang mana kita rakan-rakan kita pun dah bagi tahu tadi, Covid, dakwah ketika Covid, yang mana Covid tu tak payah hurah lah, biar KKM buat kerja dia lah. Jadi yang mana kita hari ni pada rakan-rakan kita bahawa dakwah, yang mana saya nampak dakwah ni sebagaimana saya teringat dalam satu ayat, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi tugas siapa sebenarnya dakwah ni tak? Adakah tugas ustaz saja ataupun tugas apa? Mohon ustaz bagi pencerahan pada rakan-rakan kita, dan jangan lupa yang sedang menonton share dan tulis poin-poin. InsyaAllah tuan-tuan juga merupakan pendakwah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah kamu kepada Tuhan kamu, Rabbika bil hikmah, dengan penuh kebijaksanaan, dan bagilah peringatan pada manusia ni supaya manusia ni sampai pada jejak hatinya. Wal mau'izatil hasanah, peringatan yang ingat dan terkesan pada hati-hati mereka tersebut. Ustaz Hamdan, sahabat-sahabat rakan usrah GSP, dan juga sahabat-sahabat di alam maya yang turut serta pada malam yang baik ini sendiri.
Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga pada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita ini, di saat mana kita sedang berhadapan dengan kematian yang paling dahsyat dalam dunia. Tak pernah kita mengalami kedahsyatan kematian sebegini, kecuali inilah sejarah dunia. Bila berlaku pandemik COVID ini, Allah matikan sejumlah lebih kurang 1.5 juta manusia. Dan mengikut WHO semalam, sebut bahawa belum lagi sampai ke muncak. Katanya WHO semalam, dia kata ada 6 bulan ke depan ini merupakan masa kemuncak yang kita akan lalui. Maknanya pandemik ini bukan sedang menurun, tetapi pandemik ini sedang naik ke atas, sedang menjunam, bukan menjunam ke bawah, tapi sedang menegak ke atas. Suasana kita kena tahu bahawa jangkaan yang berlaku ini lebih dahsyat, akan berlaku pada masa yang akan datang, sehingga lepas pada 6 bulan barulah dia akan turun balik ke bawah. Saya sendiri melihat bahawa kita jangan ingat pandemik COVID-19 ini merupakan kita nak serah pada KKM sebentar tadi. Tidak. Tapi kita kena perhati juga COVID yang berlaku ini dalam masyarakat kita ini, kenapa yang Allah buat sebegitu rupa. Kita kena faham bahawa boleh jadi ini satu cara Allah nak tunjuk marah dia kepada hamba-Nya. Allah ni dia tak marah pada kita kalau kita taat. Tapi kita kena ingat Allah mula marah pada kita bila kita buat maksiat. Bila kita buat maksiat, maknanya kemarahan Allah itu menjadikan kegairahan. Allah sebut Allah cukup cemburu dengan hamba-hambanya. Dalam hadis kursi cerita bahawa bagaimana Allah cemburu dengan hamba dia, di mana Allah bagi rezeki pada kita, Allah bagi segala-galanya pada kita, tiba-tiba kita tidak balas segala apa yang Allah bagi itu dengan ketaatan, tapi kita jadi semakin maksiat kepada dia. Yang ni yang jadi bahaya. Kenapa kita jadi buat maksiat? Jawabnya kerana kita tak berlakunya dakwah di kalangan kita. Bila tak berlaku dakwah ataupun seruan kepada agama di kalangan kita, maknanya orang kita akan ikut terus hawa nafsu. Tu yang kita kena faham pada diri kita. Kita bukan sekadar kita tidak yang disebut dengan pada diri kita dalam hidup kita je ikut hawa nafsu. Tapi yang lebih bahaya lagi, orang kita ikut syaitan. Ikut syaitan ni Allah dah sebut dah. Waktu mana di akhirat nanti, Allah sebut cerita malam-malam Jumaat macam ni kita biasa baca Yasin. Dalam surah Yasin Allah Subhanahu Wa Taala sebut wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Allah sebut berpisah wahai penjenayah-penjenayah. Jangan duduk sekali dengan orang yang baik. Di akhirat nanti Allah sebut kita ni boleh jadi kita sekarang ni duduk elok sama-sama kita, tapi di akhirat nanti Allah sebut wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Jangan duduk sama wahai penjenayah-penjenayah dengan orang baik-baik. Atas dunia dahulu tak apalah, kamu boleh bergaul dengan orang baik-baik, tapi waktu mana kamu sampai sekarang ni, kamu tak boleh dah duduk bersama. Kenapa tak boleh duduk bersama? Jawabnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut alam ahad ilaikum ya bani Adam. Tidakkah kamu ingat wahai anak cucu Nabi Adam, alla ta'budu syaitan, jangan kamu hidup menjadi hamba pada syaitan. Allah dah pesan dah pada kita, jangan kamu jadi hamba pada syaitan. Kenapa jangan jadi hamba pada syaitan? Innahu lakum aduwwum mubin. Kamu kena ingat, sesungguhnya syaitan ni bagi kamu musuh yang paling nyata dalam hidup kamu. Wa ani'buduni, Allah pesan, jadikanlah kamu hamba padaku. Arahan sekian, saya nak berbalik pada pertanyaan yang Ustaz Hamdan sebut sebentar tadi. Dakwah ni tugas apa? Yang dalam hidup kita ni sampai peringkat kita jadi hidup dalam keadaan tak terarah. Sepatutnya kita hidup ni biar terarah. Tapi bila kita jadi macam ni, macam hidup kita ni dalam keadaan tak terarah,
kita tak berfokus. Kita ni nak ke mana sebenarnya? Sampai peringkat suasana kita bila berlaku COVID ni pun, orang kita yang tak semayang tetap tak semayang, yang tak tutup aurat tetap tak tutup aurat, yang apa dia, yang berzina teruskan berzina, yang minum arak masih lagi menegur arak tersebut. Kenapa kita tak terkesan dengan keadaan yang Allah tegur pada kita ni dengan teguran yang paling keras dalam hidup? Jawabnya kerana kerasnya hati kita. Kerasnya hati kita. Kita tak nampak di sebalik teguran Allah ini. Itu satu. Yang kedua, kerana kita tak berlakunya dakwah sesama kita. Dakwah maknanya dakwah kita ni tak sampai kepada orang yang selayaknya. Kita dakwah di kalangan, boleh jadi kita nak dakwah diri kita sendiri pun tak sampai lagi. Orang kita ni dia tak terkesan langsung keadaan yang berlaku. Yang berlaku tu kita kata tu dia, tak bukan kita. Sepatutnya bila kena keadaan sebegini, kita kena fahamlah kita sedang ditegur dengan teguran yang paling keras yang Allah tegur kita. Kita bayang manusia jadi panik. Tak pernah dalam sejarah dunia kapal terbang tak boleh terbang, kapal terbang tak terbang. Tak pernah dalam sejarah dunia kapal tak boleh belajar. Tak pernah dalam sejarah dunia kenderaan-kenderaan berhenti di rumah masing-masing, di dalam garaj masing-masing. Bumi ni tak pernah lagi sesunyi ini. Tapi bila berlaku pandemik ni, Allah jadikan semua terdiam kelu. Tak boleh nak buat apa. Segagah-gagah Amerika tu pun Allah jadikan sekuat-kuat negara China ke, negara India ke, Allah jadikan pandemik ini menyebabkan mereka terpaksa akur ada kuasa yang lebih besar lagi dalam hidup mereka ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka cuba untuk nak lawan dengan virus ini, tapi mereka tak berjaya. Mereka tak berjaya buat macam-macam vaksin yang keluar sekarang ni. Tapi tak menjadikan vaksin ini menjadikan satu benda yang berjaya untuk menyekat lagi. Kalau WHO sebut 6 bulan akan datang nanti merupakan masa yang lebih kritikal lagi, maknanya vaksin yang ada ni tak ada manfaat langsung. Yang kita kena faham demikian. Vaksin ni untuk siapa ni? Untuk bagi mereka yang orang kaya yang cuba menyelamatkan diri mereka dengan vaksin-vaksin yang mereka cuba cipta untuk melawan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita kena faham jadi demikian. Lalu daripada sini kita dapat jawapan. Maknanya apa dia? Dakwah ini menjadi tanggungjawab kita semua. Dakwah ni kita kena ingatkan balik dalam hidup kita ni, selagi mana kita tidak menegur, selagi mana kita tidak membetulkan jalan hidup ini, tak betulkan kembali, maka selagi itulah manusia dalam keadaan bengkok. Manusia ni dalam keadaan yang jalan dia tidak jalan yang lurus. Kita kena faham demikian. Jalan kita ni jalan yang kita minta dengan Allah, supaya Allah jangan kita jadi al-maghdubi alaihim dan juga ad-dallin, alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kita minta, ya Allah ihdinas siratal mustaqim, tolong bimbing kami ke jalan yang lurus. Yang ini dalam doa kita. Lalu Allah ingatkan di kalangan kita, ingat aku buat macam ni. Ada di kalangan kita yang tak sedar, ada di kalangan kita sedar ni sedang berlaku masalah besar ni. Kalau kita tak betulkan balik, nescaya dalam keadaan sebegini kita ni akan jadi semakin jauh. Boleh jadi satu hari nanti Allah matikan kita semua. Kemudian lepas itu yastabdil qauman ghairakum, Allah gantikan satu kaum yang lebih baik daripada yang kita ada sekarang. Kita jangan rasa selesa, jangan. Saya tak nampak ini satu keselesaan. Walaupun kita kata dah PKP dah sekarang Ustaz. Dulu PKPB dia panggil. Kita kata sekarang dah PKPP dah kita ni. Maknanya kita dah dibuka. Tak, bukan. Jangan kita rasa demikian. Sebab tu saya sebut, kita jangan bergantung dengan Kementerian Kesihatan je. Kementerian Agama pun kena ingatkan kita. Maksudnya apa dia? Seluruh di kalangan kita ni kena sentiasa ingat berdakwah
bagi tahu pada masyarakat. Dakwah ni dakwah ke mana? Dakwah supaya orang tunduk dan patuh pada Allah. Kita kena letak dalam pemikiran kita, jangan ingat dakwah tu sekadar keluar 3 hari, kadar keluar 40 hari. Bukan sekadar itu. Kita kena faham, dakwah kita ni dakwah tarik manusia supaya tunduk dan akur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita kena ingat. Dakwah ni start daripada mana? Start daripada umur kita akil balik sampailah kita ni menghadap di hadapan Allah. Berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Rasulullah sebut hadis ni, siapa yang nampak di kalangan kamu satu benda yang mungkar, maka ubahlah dengan kuasa yang ada padanya. Biyadi. Rasulullah sebut dengan tangannya. Tangan tu alim ulama sebut lambang kekuasaan. Siapa yang ada kuasa, dia guna tangan dia, guna kuasa dia. Perdana Menteri, dia guna kuasa dia. Kemudian pemimpin raja, dia guna kuasa dia. Manakala ustaz, dia ada kuasa dia. Sekadar mana ada kuasa, kamu guna kuasa kamu. Fa illam tastati', kalau kamu tak mampu, kamu tak ada kuasa ni, fa bilisani, dengan lidah kamu. Rasulullah sebut demikian, gunakan lidah kamu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau kamu tak mampu juga, lidah kamu pun tak ada dah, habis kena gunting dah lidah kamu, suara kamu dah tak ada dah. Rasulullah kata, fa biqalbi, dengan hati kamu. Kemuncak yang ketiga, dengan hati kamu. Tapi Rasulullah kata, kalau dah sampai hati itu, wadzalika adhaful iman. Rasulullah kata, itulah selemah-lemah iman yang kamu ada saat itu. Maknanya tak logik lah. Kamu ni dah memang kena cungkil mata, dah kena gunting dah lidah kamu. Maknanya kamu tak ada dah kekuatan pada diri kamu. Maknanya kamu cegah dengan hati dah pada satu saat di waktu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wadzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Sahabat-sahabat sekalian, kalau begitu dalam keadaan kita ni, maka saya nak sebut, dakwah ini jangan berhenti. Dakwah ini jangan berhenti dan terhenti. Jangan kita ingat dengan makan daging kambing maka berhentilah dakwah kita. Jangan kita ingat dengan kita datang usrah sekali dua maka berhenti dah dakwah kita. Tapi kita kena ingat, dakwah ini satu tanggungjawab dalam hidup kita sampai bila? Sampai mati. Sampai mati. Selagi mana kita tak berhenti, selagi mana kita tidak mati, jangan berhenti dakwah. Berdasar pada apa yang berlaku pada Rasulullah. Kita boleh tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawarkan oleh orang kafir kan? Orang kafir tawar Rasulullah, kamu tarik manusia ni supaya sembah pada Allah ni, tujuan apa wahai Muhammad? Sebut pada Abu Talib. Sebut pada Abu Talib, kalau kamu nak pada wanita yang cantik, kami akan buat, kami akan panggil orang-orang yang paling cantik, cari seorang yang dipanggil apa dia? Ratu cantik di kalangan manusia ni, kami akan bagi pada kamu Muhammad. Ratu cantik tadi untuk dijadikan isteri kamu. Kemudian kalau kamu nak pada harta, kami kumpulkan harta sebanyak mungkin dan kami akan bagi pada kamu banyak mana harta yang kamu nak. Kalau kamu nak kepada kuasa, kami akan lantik kamu jadi Pertuan Agong, jadi presiden. Kalau kamu nak. Rasulullah ditawarkan 3 tawaran ini. Tawaran yang menjadikan hambatan manusia, kejaran di kalangan kita. Kita ni kan, kalau kena 3 tawaran ni, lepeh terus tak kena. Kalau kita kena 3 tawaran ni, tak payah 3, 1 pun cukup, salah satu daripada 3 sebut. Mana di kalangan kita tak berjaya. Rasulullah bila tawaran tersebut, Rasulullah kata apa dia? Rasulullah sebut pada pakcik dia, ya wahai pakcik, law wada'u syams fi yamini, kalau mereka berjaya letak matahari di sebelah tangan kanan saya, wal qamar fi yasari, dan letak pula bulan di tangan kiri saya, ala an utrika hadzal amr, dengan tujuan untuk memberhentikan dakwah saya ini. Rasulullah kata, sekali-kali saya tidak akan berhenti kecuali Allah memberi kemenangan kepada dakwah ini, ataupun saya dipanggil menghadap di hadapan Allah. Maknanya
kita ni pun kena begitu jugalah. Jangan berhenti dalam menyebarkan Islam. Jangan berhenti dalam mengajak orang kepada taat pada perintah Allah. Kerana apa dia? Saya sebut ni di antara hujah. Kerana saya sebut tadilah, kerana Rasulullah, kerana Allah, kerana Rasul. Kemudian kerana apa dia lagi dalam hidup kita ni? Kerana kita ni akan mati menghadap di hadapan Allah. Yang lebih bahaya para hadirin sekalian. Para hadirin sekalian ingat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya sahabat-sahabat, "Atadruna manil muflis?" Rasulullah tanya pada sahabat, "Kamu tahu tak siapa orang yang muflis di kalangan kamu? Di kalangan kita ni?" Sahabat-sahabat jawab, "Fina ma la dirhaman wala dirhaman." Rasulullah katanya sahabat-sahabat, orang muflis di kalangan kita ni orang yang tak ada duit, orang yang tak ada dinaran wala dirhaman wala qita'an, walaupun ada secebis sikit pun, orang tu tak ada apa-apa ya Rasulullah, dianggap muflis. Rasulullah kata, "Al-muflis min ummati." Rasulullah kata, orang yang muflis di kalangan umat aku, orang yang datang di akhirat bi salatihi, dengan sembahyang dia, wa siyamih, dengan puasa dia. Saya nak ingatkan, kita buat yang ini, kita buat yang ni. Sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, dengan segala amalan-amalan kebaikan kita. Kemudian lepas pada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, lepas pada itu dia datang, tapi dia mencela orang tu, dia menghina orang tu, kemudian dia pula membunuh orang tu, dia tu memukul orang tu, buat dosa-dosa ni. Sampai di akhirat orang-orang tersebut datang menuntut terhadap apa yang dilakukan. Maknanya dia tak berdakwah, dia tidak berdakwah, dia buat khianat. Dengan dia buat khianat macam mana? Dia, kalau bahasa kita sekarang ni, membawang atas dunia. Dalam bahasa kita sekarang ni maknanya dia mencela orang dalam Facebook, dia menulis dalam Facebook tulisan-tulisan dia yang buruk, ataupun dalam WhatsApp group, ataupun dia ada kerja-kerja jahat. Dia sembahyang, dia puasa, dia solat, dia buat, tapi dalam masa yang sama dia tidak ada dakwah. Dia panggil, dia tidak berdakwah pada diri dia. Dalam masa yang sama dia tidak berdakwah kepada keluarga dia, dia tak berdakwah kepada masyarakat dia. Dia buat apa dia? Dia buat benda yang mungkar. Kita ni, ramai orang kita, dia semayang, dia puasa, dia buat haji, dia buat umrah, dia buat benda yang demikian, tapi dalam masa yang sama dia buat juga benda yang jahat. Kan ada kan orang kita begitu. Ada setengah-setengah makcik, kalau kita berjumpa dengan dia sebut pada kita, "Ustaz, anak saya bagus Ustaz, mencuri tak, menipu tak, berzina tak, sembahyang pun tak, puasa pun tak." Yang jenis demikian, segala jenis tak dalam hidup dia. Ada orang yang jenis macam tu, ada yang jenis ya semua. "Ustaz, anak saya ni bagus, sembahyang, puasa, zakat, mencuri, menipu, semua ada pada dia. Dia sembahyang, dia puasa, dia zakat, tapi dia buat juga benda-benda yang jahat." Kenapa begitu? Jawabnya, dia buat dalam keadaan yang dia tidak ada dakwah. Ini saya nak sebut betapa besarnya dakwah dia panggil dalam hidup kita. Lalu Rasulullah kata, dianya waktu mana sampai di akhirat, dia bagi pahala-pahala kebaikan dia pada orang tersebut. Dia bagi sembahyang, dia bagi pada orang, puasa dia, pahala dia bagi. Satu ketika habis pahala dia. Bila habis pahala dia dibagi, Rasulullah kata apa dia? Dia terpaksa memikul dosa-dosa orang pula. Dia ambil dosa-dosa orang. Bila dia ambil dosa-dosa orang, dia mula pikul dosa-dosa orang. Lalu orang bukan dia pikul, orang campak dosa orang tu pada dia. Orang campak dosa-dosa yang dia buat khianat ni, habislah pahala dia. Dia kata, "Ambil dosa-dosa kamu pula, kamu campak pada aku." Orang tu campak dosa dia pada diri dia tersebut. Bila kena campak dosa tu, Rasulullah kata, akhirnya dia pula dicampak ke dalam neraka Allah SWT. Masuk neraka juga. Punca apa? Punca hilang dakwah. Ini yang kena ingat pada diri kita demikian. Saya sebut 3 sebab tersebut Ustaz. Mudah-mudahan kita ni usrah je.
kemudian bau daging kambing kuat mengancam ketenteraman awam kita. Jadi kita berhenti setakat ni insya-Allah. Jadi itulah yang mana tugas apa tadi? Dakwah ni tugas kita semua, termasuk hang ada tengah tengok ni. Kalau tengok saja tak share, bukan dia. Jadi kita gunakan bagaimana Ustaz kata tadi. Saya tertarik juga dengan dalam ayat yang Ustaz baca tadi, surah Safat, bagaimana fataliyati dzikra. Mereka ni kadang-kadang baca aja Quran sana, kadang-kadang dia apa baca, kadang baca ajalah, dia tidak menghayati. Dan begitu juga dalam surah yang kedua, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang mana dah daripada Januari kita nak temu Januari Ustaz. Covid ni masih lagi bukan menurun, makin meningkat. Jadi kalau kita hari ni masih lagi belum sedar, Selesa tak apalah, semaya Jumaat dah tak apalah, muka kajian tak bagi, tak payah, kita duduk sajalah. Kadang-kadang ada juga di kalangan kita pada hari ni yang mana kita sebagai pendakwah, penggerak dakwah, jangan kita tunggu kita nak jadi ustaz baru kita nak ajak orang buat baik. Jangan kita tunggu ustaz buat video-video pendek baru kita nak buat. Jadi kita hari ni ada kepakaran masing-masing. Abis Syah dia pakar dalam bidang video, dia ambil gambar terbaiknya, gunakan kepakaran kita. Apa dah Abid dia pakar dalam bidang TikTok. Jadi kita buat TikTok tadi untuk apa? Untuk ajak orang buat baik. Kita gerak hari ni sebagaimana saya ingat hasrat tuan guru kita, supaya kita gerakkan apa? Kempen munajat. Sana kita gerakkan kempen munajat, insya-Allah kita akan buat pada 24 bulan di Surau An-Najah Ustaz. Yang mana insya-Allah saya pun dah berhubung, insya-Allah menteri pun akan turun bersama. Dia akan lancarkan kempen kita ni, insya-Allah. Doakan sahabat sekalian. Dan turut juga ada lagi di antaranya kalau kita YDP Tuan Nasruddin, insya-Allah kita juga ada bersama. Lagi apa dia lagi tak ingat saya. Tapi kini kita bergerak sekarang. Mufti wilayah pun sudah sanggup bersama. Jadi ini tugas tiga kita. Dan tugas tuan-tuan yang duk tengok di media sosial ni. Kalau duk tengok sajak boleh tengok, ni boleh tengok, berat nak. Jadi kita lah ni dalam keadaan yang begitu membimbangkan. Bulan 12 Januari nak 12 nak masuk Januari balik dah. Covid semakin meningkat. Sebab apa? Banyak lagi dosa-dosa yang berlaku di dalam masyarakat kita pada. Jadi ayolah sama-sama sahabat sekalian. Saya yakin kita ni usaha, jadi bukan forum santai. Jadi insya-Allah saya menyeru rakan-rakan yang berada di media sosial pada hari ini, like Facebook kita yang Surau Putrajaya. Insya-Allah kita akan lancarkan satu program gerak kempen munajat, kempen munajat dan forum ambang tahun baru, yang mana insya-Allah pada 24 hari bulan 12 bersama-sama dengan tuan guru kita juga akan turun bersama-sama. Kita gerakkan, kita mulakan daripada diri kita, kita mulakan dalam masyarakat kita, seluruh negara kita, dan kita menyeru semua rakan-rakan yang ada kat mana-mana media sosial, kongsikan kempen kita yang kita gerak ni untuk kita bertaubat, untuk kita meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi saya rasa itulah sekadar tu sajalah perkongsian kita. Nak tahu lebih menarik, like Facebook kita, tengok iklan-iklan yang kita akan sebarkan dalam masyarakat kita. Mudah-mudahan dengan perjumpaan kita pada usrah kita, usrati, keluargaku ataupun ailati, keluargaku. Jadi insya-Allah dengan perjumpaan kita pada hari ini bukan kerana ajak makan kambing, yad'u ila jadi kita yad'u ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ajak orang buat baik, cegah kemungkaran, dan wa tu'minuna billah. Jadi sekadar itu sajalah. Jadi kita kurangkan kontroversi, tingkatkan prestasi, banyakkan ibadah pada ilahi. Terima kasih kepada Ustaz T dan tuan guru kita yang kita sayangi, rakan-rakan yang dikasihi, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati, dan kambing sedang menanti. Jadi sekadar itu sajalah tuan-tuan. Kita bertemu lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرذوهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. خوضوا معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرذوهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد
الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرذوهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبي دام يقلقهم لا إله إلا الله محمد